Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rakan-rakan di FB. Okey, jam di studio lah pukul 10.43 malam. Okey, sini saya nak buat short videos. Okey, short video tentang apa yang berlaku sekarang ni dalam bidang bisnes. Kalau anda tengok, ada orang cakap dia sukses tu sebab memang kebolehan dia. Jadi topik dia hari ni antara kebolehan, nasib dan usaha. Ada kebolehan, bakat, nasib dan usaha. Okey, dia ada 4 benda ni. Jadi benda ni ada betulnya dan ada salahnya. Jadi di antara kebolehan dia, bakat dia, lepas tu yang lagi dia punya usaha dia. Ataupun nasib dia. Jadi ada orang boleh sukses tu, adakah dia 4 faktor ni. Jadi saya bagi salam dulu pada semua yang hadir. Apa Syauti, Assalamualaikum, Saiful. Okay, anda semua hebat-hebat. Saya doakan anda semua sukses dalam hidup anda masing-masing, dunia akhirat. Kita buat sama-sama, kita share sama-sama. Tak kisahlah apa bidang anda, apa benda pun, kita be the best always. Sentiasa kita jadi yang terbaik sentiasa. Okey, jadi topik saya hari ni banyak. Bila banyak training yang kita buat, tak kisahlah dalam company apa, sama ada dalam sukses peringkat international atau peringkat biasa yang kita hadir, anda tengok last kali dia bagi satu conclusion. Okey, penceramah malam tu, motivator malam tu, dia memang berbakat dalam bidang motivate. Dia memang power dalam motivation. Dia ada bakat. Sebab tu dia pandai bercakap. Kemudian orang yang kaya, orang yang bersukses dalam bisnes, contoh, dia memang boleh berjaya. Dia memang punya kebolehan luar biasa. Dia memang orang dia hebat, otak dia hebat. Yang ketiga, dia kata orang tu berjaya, nasib dia saja. Dia berjaya memang nasib. Orang lain buat benda yang sama, tapi nasib dia bagus kan. So yang terakhir, orang tu berjaya memang atas dia punya reality usaha dia untuk sukses. So yang mana betulnya? Yang mana betul, yang mana salahnya? Okey, kita tak kata semua betul dan kita pun tak kata semua salah. Kita tak kata semua betul dan kita tak kata semua salah. Sebab kita akan dapat jawapan yang tepat. Tetapi saya suka jawapan yang terakhir itu, di mana apabila kita nak mencapai sesuatu, dia sebenarnya depend kepada kita punya keinginan dan kemahuan kita, kesungguhan kita. Itu yang paling tepat. Okey, orang tu sukses, orang tu berjaya dalam hidup dia pun, dia bermula dengan kosong. Semua orang. Sebab tu kita dilahirkan sebagai manusia. Sebaik-baik kejadian tu memang manusia semua sudut. Tapi kita dah mula ke sana ke sini, akhirnya wujudlah kita sekarang. Jadi bila kita mencapai sesuatu tu, sebenarnya kita semua punya bakat, semuanya punya kemahuan. Kalau berusaha bersungguh-sungguh, memang kita boleh sukses. Tapi kita punya penghalang dalam setiap apa yang kita buat itu adalah kita memang tidak punya bakat. Contoh, saya ni cikgu seorang yang pemalu. Saya tak boleh nak present depan orang, saya tak boleh bercakap, kan. Itu satu reason yang mungkin orang boleh terima. Kemudian cikgu, saya punya pengetahuan ni, saya sekolah tak tinggi. Cuma pengetahuan saya tak diajar pun, dan saya susah nak faham. Even nak faham sistem dalam saya punya handphone pun saya tak tahu. Jadi adakah betul jawapan tu? Nanti saya bagi jawapan ke anda. Dan yang lain tu, dia ni tak pernah berjaya cikgu dalam hidup dia, tapi sekali ni nasib dia, Tuhan tolong, nasib dia sukses. Betul tak betul? Adakah itu satu benda? Adakah benar kebenaran dia? Nanti saya jawab. Dan ada yang last tu kata, oh dia ni dari kecil memang berbakat. Dia kalau speech power, presentation dia di sekolah, dia memang berminat. Dan sampai ketua, dia memang akhirnya itu bidang dia dan dia boleh sukses. Adakah itu jawapan yang tepat? Jadi nanti saya perlahan tolong bagi penjelasan kepada anda. Bagi saya peribadi, ingat, bila saya cakap ni, saya bercakap tentang peribadi. Maksudnya, masuk peribadi ni, jawapan saya tu tak semestinya betul. Tak semestinya betul. Jawapan anda tidak semestinya salah. Anda kena ingat tu.
Maksud saya itu secara peribadi. Kalau standard tu maksudnya semua jawapan kita tu kalau melanggar peraturan tu salah. Tapi jawapan saya hari ini adalah jawapan saya. Jadi anda jangan ingat jawapan saya tu sentiasa betul. Tidak. Jawapan anda pun kadang-kadang lebih tepat daripada saya. Tidak ada masalah. Yang pentingnya kita dapat satu conclusion, satu kesimpulan. Apabila kita buat presentation video seperti ini, kita share, kita kongsi-kongsi, InsyaAllah dia bagi manfaat kepada anda, bagi saya juga, dan semua. So, saya bercakap tentang setiap kali ceramah saya, biasanya saya buat tentang bisnes. Saya memang ejen di Walton dan saya memang pun all out di Walton. Jadi, tapi saya tidak sekali mengatakan anda yang buat syarikat lain tu tidak boleh sukses. Tidak. Bagi saya rezeki sentiasa, ini rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita. Anda boleh buat company apa, bisnes apa pun buat pun, semuanya dalam bila sebut tentang perniagaan, dia sebenarnya adalah natural, sama. Cuma teknik kita tu berbeza, tapi result yang kita mahu tu sebenarnya sama. Keputusan yang kita nak tu sebenarnya sama saja. Iaitu the best dalam bisnes kita pun tahu. Akhirnya, at the end, pada akhirnya apabila kita berusaha, mesti ada ending. Malangnya, banyak kita buat perniagaan, banyak kita buat bisnes, kita tak ada penghujungnya. Kita seperti tidak ada penghujung dia. Maksudnya, kalau sibuk masa kita tu daripada mula kita buat perniagaan sampai ketua, naik umur 40, 50, kita macam tu juga sibuk 20 sampai kita meninggal pun kita duduk macam tu lah kelang kabut. Itu tidak ada penghujung. Tidak, itu salah namanya. Tidak ada penghujungnya. Dia setiap benda, anda kena ingat, setiap action, setiap tindakan yang anda buat, dia mesti ada di hujungnya tu untuk ke mana. Kita hidup pun untuk kita mati. Persediaan kita adalah untuk kita mati. Selepas kita mati tu nanti, dia mesti at the end. Jadi malangnya banyak kita buat bisnes, kita tak ada at the end. Kita tak ada penghujungnya. Anda cuba bayangkan, kita tak perasan setiap kali kita buat bisnes, kita pada umur 40, okey lah 50, naik 55. Waktu rehat tak ada dah, 60 masih sibuk, 70 masih sibuk, masih meet di sana, masih tak ada perubahan pun. Itu maksudnya tidak ada penghujung. Itu memang salah. Dia mesti ada target. Semua tindakan, kalau kita buat rumah pun akhirnya rumah tu siap, kan? At the end rumah tu akan siap. Bila kita buat jalan, atas jalan akhirnya jalan tu pun juga akan siap. Jadi kita pergi sekolah, akhirnya tingkatan 5 pun habis exam, masuk universiti, akhirnya kita dapat degree. At the end kita dapat degree, dapat ijazah, sambung lagi dapat master, sambung lagi dapat PhD, dapat doktor dan sebagainya. Mesti ada at the end. Malangnya kita terlupa bila kita buat bisnes, kita tidak ada at the end. Akhirnya kita nak buat apa dalam bisnes tu? Tujuan kita buat bisnes ni, hasilnya untuk apa? Memang kita semua tahu, kita buat kerja sentiasa, kalau kita letak, kita nak dapat keuntungan bisnes dan sebagainya. Sebenarnya secara tak sedar atau sedar, sebenarnya kita bukan buat benda tu saja. Kita sebenarnya juga membantu orang lain untuk mendapat pendapatan. Kita juga membantu orang lain untuk mencipta perubahan dalam hidup. Kita juga cuba berkongsi mindset kita kepada orang lain, bagaimana untuk mencipta dalam bisnes dan sebagainya. Jadi at the end, apa dia? Matlamat kita tu kena capai, di mana pada waktu itu terbaik adalah kita menang. Itu masa kita bebas, free time. Dan kita juga, kalau kita bercakap tentang financial, dia mesti free money. Bebas masa kita free, masa kita banyak luang boleh masa untuk family, masa untuk mana-mana saja kita bebas sebebas-bebasnya. Tapi dari satu sudut income, kita lengkap segala-galanya. Kita tak kaya, tapi kita ada kelengkapan semua tu, kita dah ada dah. Maksudnya tenang jiwa kita, kita tak perlu nak rush, nak apa untuk survive dalam hidup. Itu at the end. Jadi apatah lagi anda yang mencipta duit juta, boleh membantu orang lain, boleh membina masjid, boleh membantu ramai orang pula mencipta kejayaan. Ini lagi hebat. At the end dia boleh, bukan dia berjaya, malah dia menghasilkan beribu jutawan daripada dia sendiri. Ini yang terbaik. Jadi at the end itu. Jadi adakah untuk mencapai ke tahap itu dia adalah nasib? Adakah tadi saya bercakap dia memang berbakat? Atau yang ketiga tadi, dia memang ada kemahuan atau kebolehan? Atau yang keempat, yang akhir, memang atas usaha dia atau ke atas target atau keinginan dia? Yang ni empat ni, yang mana betul? Daripada empat-empat ni juga kemungkinan semuanya salah apabila at the end semuanya tak habis-habis bicara. Semuanya bekerja sampai ke mati. Sampai dia mati, kita tengok akhirnya bila dia meninggal pun dia duduk sibuk. Dia tak pernah rasa bebas masa, bebas wang tu. Dia pun tak tahu apa itu free time, free money. Bebas masa, bebas wang ni. Orang yang bekerja pun anda tengok, kerja makan gaji. At the end, dia gaji dibayar separuh kan, dan dia pension lagi. Dia rehat. Kerjaan pun bagi dia rehat.
boleh pencen lagi. Gaji dibayar dah, at the end kan macam tu kehidupan kita. Malangnya kadang-kadang bila kita buat saya selalu bagi presentation, menangnya dekat orang buat bisnes. Tapi kalau anda tengok dari satu sudut, apabila kesilapan orang yang buat bisnes dia banyak, menang dekat orang yang kerja makan gaji lagi bagus. Anda tengok orang yang kerja makan gaji, dia pada pencen, yang ada pencen, dia umur 55 boleh pencen, dia pencen rehat, dan dia bonus dapat gaji, dapat setiap hari, dia pun selamat, secure juga kan at the end. Yang pentingnya at the end. Jadi hari ni saya nak bercakap tentang bisnes. Jadi kesilapan dalam bisnes ni, kalau kita dah capai satu tahap umur, macam umur macam saya ni, patutnya saya boleh berehat dah. Jadi saya dah berehat lama dah kan. Saya memang dari dulu kerja memang tak ada kerja. Kerja saya tidur je. Kerja saya tidur, saya tak apa, tak kaya pun tak apa. Jadi jangan ada masalah tentang financial. Betul tak bro? Tak kaya tak apa, tapi masalah financial jangan ada. Tak ada duit, jam otak jadi bila kita buat bisnes, macam contoh, kenapa saya buat di Voltaire. Ingat saya tak bukan nak sponsor anda, tidak sama sekali ya. Saya tabik anda buat bisnes lain-lain. Sebab saya menceritakan apa yang saya buat. Kenapa saya buat Voltaire? Sebab saya tahu Voltaire bagi kebebasan. Sebab persediaan tu semua company buat. Saya tak perlu sibuk lesen company, apa company tu semua kerja management. Jadi saya tak perlu terlibat pun. Dia nak produk canggih macam mana, nak kementerian kesihatan punya, KKM punya syarat apa, semua tu HQ yang buat. Saya tak payah terlibat apa pun. Saya tahu saya nak cipta income tu macam mana. Simple work saja. Jadi saya tak pernah pening kepala. Semua lengkap, company semua lengkap ada. Tapi saya hanya berusaha untuk bahagian saya, iaitu bagaimana saya boleh mencipta pendapatan semaksimum yang mungkin. Dengan mudah, dengan modalnya tu alio saja. Jadi saya buat benda-benda dan alhamdulillah dengan izin Allah tu nampaklah hasilnya. Nampaknya hasilnya bebas masa, bebas wang. InsyaAllah kita boleh cipta income yang kita perlu buat. Kalau kita kerja ni, kita kena kerja 35 tahun untuk dapat income macam ni. 35 tahun, tapi kita selesaikan benda ni hanya ambil masa dengan insya-Allah 2 tahun saja. Bayangkan 2 tahun saja kita selesaikan kerja 35 tahun. Orang lain boleh buat kerja. Kalau saya kerja makan gaji dulu, saya perlu selesaikan 35 tahun. Dengan insya-Allah saya duduk hotel ni atas izin Allah, kita buat selesai 2 tahun saja. 3 tahun saja. Dan kita ada waktu rehatnya 20 tahun. Itu contoh saya bagi tahu kepada anda. Tapi adakah dia mudah? Soalan ni tadi, adakah dia perlu anda berbakat? Ada perlu kemahuan? Adakah dengan usaha setahun tu anda boleh capai? Tidak sama sekali bro. Tidak sama sekali. Dia mesti ada permulaan dia juga. Dia mesti ada permulaan dia kan. Jadi permulaan baru dah ada penghujung dia. Jadi apa yang saya nak share dengan anda hari ini adalah, saya tahu semua orang dalam yang dengar ceramah saya pada malam ini, semua insya-Allah berminat, percaya tentang perniagaan ini. InsyaAllah boleh bukan saja membantu kita, keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Kita boleh bantu dari segi finansial, kita juga boleh bantu dari segi ilmu, kita boleh bantu. Ingat, ilmu yang kita dapat, anda tahu tak, berbeza dengan duit. Duit yang kita dapat, kalau hari ini kita jadi jutawan, 2-3 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita belum tentu jadi jutawan kalau kita tak pandai. Kita belum tentu jadi jutawan. Ada jutawan akhirnya bankrupt. Ada orang jadi milion akhirnya hidup dia susah. At the end dia susah. Tapi ilmu, anda yang punya ilmu, at the end anda tetap tak bodoh. Tapi ilmu ni kan kena bayar. Ilmu ni kadang membosankan, menjadikan kita rasa mengantuk. Nak dapat kunci-kunci itu kadang-kadang kita rasa macam aku pernah dengar, tapi kita tak tahu pelaksanaan. Anda tahu key point, kunci orang yang sukses tu apa? Orang yang berjaya dalam hidup tu bukan dengar ceramah. Bukan dengar ceramah. Dari 1-3 jam dia dengar ceramah tu, anda tahu tak? Dia hanya ambil lebih kurang 5 hal, kadang 5 minit punya hal saja. Dia mengamalkan, dia melakukannya. Tapi kita dengar ceramah berjam-jam, berhari-hari, tapi satu perkara pun kita tak pernah lakukan. Dengar je ceramah. Kita tak nampak dia sebagai satu knowledge. Jadi, dia punya kunci dia, anda tahu, daripada 4 keadaan tadi, adakah dia nasib? Ada orang. Memang rezeki Allah Ta'ala bagi, kita tak boleh nafikan. Memang Allah
tolak kita naik. Sebab tu kita tak boleh riak, kita tak boleh takbur. Setiap apa yang kita dapat dari sudut ilmu yang kita dapat tu pun atas izin Allah. Allah pilih kita, dia bagi ilmu. Kenapa tak orang lain? Kita patut bersyukur. Jangan sekali-kali kita riak dan takbur dalam hidup kita. Jangan terasa kita hebat. Itulah anda tahu yang meracun diri kita, menjahanamkan diri kita apabila kita ada sikap takbur, riak, takbur. Sebab apa? Kita perlu bersyukur saja sebab Allah pilih kita. Orang lain tu mungkin belum lagi. Mungkin Allah amanahkan kepada kita untuk mengajar dia pula. Share dengan dia supaya dia juga nanti sukses macam kita. Mungkin Allah juga menguji kita. Itu yang paling menggerunkan kita. Jadi jangan Allah kita rasa kita lah hebat. Saya ni dungkan, saya begitu. Memang dari satu sudut tu betul. Tapi kita kena ingat, otak kita cerdik pun Allah gerakkan kita. Dipilih supaya otak kita tu pintar dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita kaji, jadi dia punya conclusion dia sebenarnya, kita harus melaksanakan saja apa yang syarat-syarat untuk kita sukses. Bila information, contoh anda dengan saya malam ini, tanpa izin Allah, anda tak akan dengar ceramah saya. Tanpa izin Allah juga, Allah tak akan gerakkan hati saya untuk buat speech pada malam ini. Speech malam ini. Jadi, mesti setiap satu tindakan, setiap satu pergerakan, setiap satu movement, mesti ada sebab dia. Tidak, Tuhan tak akan buat sesuatu perkara tu tanpa sebab. Jadi benda ni kita kena banyak. Bila anda insya-Allah anda join satu company A, anda company A, anda digerakkan hati untuk pergi ke situ. Mungkin itu sebagai satu knowledge untuk anda. Mungkin Tuhan nak jadikan company itu sebagai satu pengajaran bagi kita. Mungkin kita marah bila kita buat satu company itu tutup. Kita marah kat toke dia. Sebenarnya kita tak perlu marah kat siapa-siapa saja. Buat apa pun kegagalan itu sebenarnya adalah kebaikan dia. Memang kita duduk dalam satu company kadang-kadang kita loss, kita rugi banyak. Tapi sebenarnya itu hasil daripada Allah yang tetapkan kat situ, maka di situ akan berlaku. Apa yang perlu kita buat adalah belajar daripada apa yang kita fail itu. Kerana setiap perkara berlaku, dia tidak ada hal negatif. Dia adalah positif. Cuma translation kita tu selalunya salah. Kita selalu mengatakan benda yang kita suka itu positif, benda yang kita tak suka itu negatif. Tapi hukum dia bukan begitu. Hukum dia bukan begitu. Sebab tu kita kena tahan telinga. Kenapa ada sikap kesabaran? Kesabaran tu maksudnya kita menentang apa yang kita tidak suka. Kita menentang dia dan kita cuba centralize, kita cuba neutralkan dia supaya sifat kita ini juga menerima, belajar menerima pandangan orang lain, belajar menerima hasil daripada masalah-masalah ini akan membentuk diri kita menjadi lebih baik daripada apa yang kita berlaku sekarang. Kita perlu learn, kita perlu belajar. Setiap kali apa yang berlaku itu adalah ambil yang baik, yang negatif kita tolak ke tepi. Tapi masalah malangnya kita sentiasa tolak semua. Asal yang kita tak suka kita tolak, asal yang kita tak suka kita tolak, dan akhirnya kita back to the basic, balik macam tu kita tak berubah hidup kita. Sebenarnya kita perlu belajar dari kegagalan orang lain. Kegagalan apa kebaikannya? Belajar dari kegagalan sendiri. Kenapa aku buat fail? Kenapa orang lain mencipta kejahatan? Apa beza orang tu dengan aku? Dia ada mata sama dengan aku. Dia ada kemahuan, aku ada kemahuan. Dia boleh melakukan perkara A, aku juga insya-Allah boleh melakukan perkara A. Jadi kenapa aku tak boleh dapat macam dia? Kita perlu ada strength dalam diri kita. Anda jangan rasa dia memanglah, anda sendiri dah pangkah awal. Dia tu hebat, dia tu nasib dia. Anda yang tolak. Dia tu berjaya sebab ini. Anda bagi reason, aku ni memang teruk. Jadi anda tengok, kalau di situasi sentiasa menolak diri sendiri ke bawah, jadi hairan tak kita buat gagal? Siapa yang tolak diri kita? Kita sendiri. Cuba anda buat, si A, dia dapat sesuatu yang hebat. Okey, cuma anda tengok apa kelebihan dia. Apa yang Allah bagi kepada dia, dan aku juga mungkin boleh buat apa yang dia boleh buat. Kalau dia perlu rajin, aku boleh 2 kali rajin pada dia. Kalau dia kata dia berani, insya-Allah aku 2 kali akan lebih berani pada dia. Kalau dia bekerja 4 jam, 8 jam sehari, insya-Allah aku boleh fight mungkin dalam setahun ni aku 16 jam sehari untuk aku capai sesuatu. Cuba kita ada sikap seperti ini. Ni dah kita terlalu bagi dia jadi negatif untuk diri sendiri. Anda kena tengok contoh, kalau kita di Walton ni kita tengok kartun, Murti, berapa-apa. Kenapa dia boleh hebat, kenapa kita? Patutnya kita tanya, kaji apa kelebihan mereka ni. Dia mesti ada perbezaan dia. Anda tahu tak? Orang yang berjaya, contoh kalau saya tengok Murti, saya tengok kartun, saya tengok beberapa orang yang berjaya, income sampai setengah juta, memang layak. Kalau saya jadi hakim, katalah saya dengan kartun, mana cikgu pilih? Saya tetap, walaupun saya hakim, saya akan pilih kartun layak lebih pada saya lagi. Sebab saya banyak kurang
tindakan saya banyak kurang pada dia. Jadi dia memang layak secara jujurnya. Sama dengan Murti. Jadi saya tidak ada sikap tu. Yang penting kalau saya mau menghasilkan income seperti mereka, saya harus melakukan apa yang mereka lakukan. Saya tak boleh ada error. Kalau mereka bekerja 12 jam sehari, saya mesti paling kurang pun 12 jam. Kalau saya nak fight, saya kena pergi ke 14 ke 16 jam sehari. Ini champion. Tapi kita selalu, alamak, cuba anda dengar cakap saya. Kali anda dengar cakap saya. Bukan saya bercakap, saya berceramah untuk... Senang saja. Teori dia mudah saja. Dalam, kita takkan boleh bertahan lama untuk kita sukses dalam hidup ni. Anda tahu dah, kita memang tak boleh bertahan selama-lamanya. Sebab dia adalah, kita menolak graf itu naik ke atas. Dia naik, dia akan turun balik keadaan kosong. Kalau kita graf tu kosong, kita guna tenaga kita, dia akan naik. Kita rasa penat kan? Bila kita bekerja, kita rasa penat. Akhirnya kita akan balik. Sama juga, bila kita buat satu perkara lebih pada biasa yang kita buat, dia lama-lama, bila kita naik, dia akan turun balik. Dia akan turun balik. Di waktu kita turun tu, kita kena tekan diri kita lagi naik. Memang kita penat, biar dia penat. Sebab bukan selama-lamanya. Untuk kita sukses, kita mungkin ambil setahun. Dalam setahun itu, kita ada perubahan dalam diri kita. Mesti kita buat itu, tuan. Saya bagi tahu. Kalau kita duk macam nak belajar malas, nak learn ni malas, kita dalam masa yang sama kita buang masa, buang nyawa. Memang kita buang nyawa yang nak sukses. Sebab kita tak nak buat itu, tak nak ni, yang ni tak boleh, yang ni tak mau buat, yang ni tak mau buat. Tapi mula-mula kita duduk melengong. Kenapa aku tak boleh sukses? Aku dah buat tapi tak jadi. Orang lain buat sukses. Matematik, tuan-tuan, dia tanya satu perkara saja. Kenapa orang tu boleh, anda tak boleh? Anda jawab sendiri. Kenapa orang boleh buat, kita tak boleh? Bukan tunjuk orang tu, tunjuk orang tak. Kenapa dia boleh, kenapa aku tak boleh? Cuba tengok apa kelemahan aku pada dia. Kalau kita rasa lemah, upgrade diri kita. Bahagian mana? Bahagian tindakan, bahagian pengham ilmu, bahagian knowledge, bahagian movement, bahagian apa lagi. Apa saja yang orang boleh lakukan, lakukan saja. Jangan peduli. Kalau kita duk brag, saya ni memang macam tu cikgu. Saya perangai saya memang tu. Kalau begitulah, kita nak usaha buat apa? Kalau dah kita tahu, dah kita buat benda tu, jawapannya gagal, mau tak nak buat? Saya tak nak. Kalau benda yang saya nak buat tu, saya dah tahu keputusannya gagal, buang masa ya. Kalau buat, baik tak usah buat. Alang-alang kita nak buat, tuan, ubah diri kita. Okey, satu persatu. Walaupun mungkin orang lain sukses ambil masa setahun, kita 2 tahun, 3 tahun. Tapi jawapan dia selepas 3 tahun pun dapat hasil yang sama. It's okay, bah. Masih terbaik. 3 tahun kita masih jadi yang terbaik. Walaupun orang lain buat setahun, kita buat 3 tahun. Dan kita dapat hasil yang sama selepas 3 tahun. Orang buat setahun. Tapi by matematik, anda tetap sukses, apa? Masalahnya kita tak nak. Dan kita buat apa? Next, kita pilih yang lain. Kita sentiasa merasakan dalam hidup ni ada satu shortcut untuk sukses. Memang ada shortcut. Tikam ekor lah, bro. Tikam nombor ekor. Tikam nombor ekor tu hikam. Nombor 000, 001, 000 sampai 999 ada 10,000. Tu hadu gila tikam nombor ekor tu. Tak kayu-kayu orang sampai hari ni. Sebab apa? Nak berusaha malas, nak untung besar, dia nak mudah. Cara mudah tikam nombor ekor. Nak belajar malas. Duduk hari-hari tikam nombor, hilang RM10, RM10. Tikam RM2 nak dapat RM1 juta. Bayangkan. Tikam RM2 nak dapat duit RM1 juta. Lepas tu duduk berangan nak jadi jutawan. Pukul 7 sekali keluar nombor. Alamak, lari sikit. 7774, dia keluar 7775. Mak. Dia punya esok tikam lagi. Keluar pula 272. Sekali saya sebut-sebut ni banyak buat tikam. Sekali pening kepala saya buat ceramah je. Jadi banyak orang jenis tu. Nak mencapai mudah, pergi tikam nombor ekor. Sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, kebolehan yang kita ada tu miracle. Allah bagi kat kita tu senang saja. Kalau kita nak sampai ke situ, jalannya berapa? Contohlah, kita daripada utara nak ke selatan. Daripada Perlis nak pergi ke Johor. Nak tala ke Johor. Itu jalan dia apa? Ada highway, ada jalan lama dan sebagainya. Ada highway, nak short jalan baru. Highway, kena bayar duit. Modal kena ada. Laju sampai, cepat sampai, naik kereta speed. Laju tapi modal kena bayar tol. Tak ada duit tol, cikgu, saya kedekut. Masuk jalan biasa. Lama sikit, jam sana, jam sini. Sampai juga, sampai. Orang sampai sehari, anda sampai 2 hari. Itulah bezanya. Orang yang sukses sehari macam mana? Orang yang sukses 2 hari macam mana? Ada perbezaan dia. Mesti ada perbezaan dia.
hasil dia mesti sama, insyaAllah. Anda move yang sama, speech yang sama, kalau perangai yang sama, watak yang sama, menjemput orang yang berjaya, buat satu grup yang sama, insyaAllah keputusannya tetap sama, ataupun anda akan dapat mengatasi orang lain. Malangnya, kita selalu mengeluh. Saya ni cikgu, bukan tak berminat cikgu, saya modal tak ada cikgu. Saya ni bukan tak nak cikgu, saya ni naik motor, kereta tak ada. Dia orang bolehlah ada kereta. Saya ni cikgu, motor pun tak ada, kereta pun tak ada. Jadi kalau tak ada motor, tak ada kereta, adakah kita sampai mati kita kena motor tak ada, kereta tak ada? Adakah itu yang kita nak? Anda tahu tak, dia adalah satu bulatan saja. Daripada kita kosong, tak ada rezeki, kosong, fake, kosong, bulatan tu macam ni. Dia macam jam kita tu. Macam jam kita, kosong. Kemudian datang peluang. Bila datang peluang, kita bagi reason. Duduk kat bawah sana. Modal tak ada. Bila modal tak ada, pergi dekat sini. Tak payah buat. Bila tak payah buat, result dia kosong. Bila kosong, tunggu lagi. Apa lagi? Aku nak berjaya. Datang satu peluang, kita pun datang ke tepi, sebelah kanan. Oh, benda ni. Ya, bagus, semua bagus. Tapi masalahnya sama juga. Dekat bawah, modal aku tak ada. Aku tak ada duit. Aku tak ada apa. Bila tak ada modal, tak boleh buat kerja, maka tidak ada tindakan. Bila tak ada tindakan, pergi ke tepi sini, jawapannya tak payah buat. Bila tak payah buat, keputusannya kosong. Susah lagi hidupnya. Tunggu lagi, doa lagi, datang lagi, ulang. Dia dah pusing jam tu sampai ke mati. Datang satu ruang tu, just do it. Just do it. Soal berhasil atau tidak itu dengan izin Allah Ta'ala. Tak usah duk takut, tak usah duk rasa kecewa dalam hidup kita. Anything happen pun, kita tak pernah mati. Walaupun kita duk kata kita tak ada duit, kita pokai, pernah tak kita tak makan sehari? Pernah tak kita mati ke bulu? Tak ada pun rezeki yang Allah bagi kepada kita. Sama juga dalam ilmu. Kalau kita rasa fail, give up tu, jangan rasa Allah yang tentukan sama ada kita akan berhasil atau tidak. Kalau kita ni buat kerja, berusaha sungguh-sungguh, doa banyak-banyak, pulun sungguh-sungguh, anda akan tengok keputusan yang anda dapat. Anda pun baru tahu who are you sebenarnya. Kita sendiri baru kenal siapa kita sebenarnya. Selama ni kita pun tak tahu siapa kita. Kita tahu kita bangun, tidur, pergi kerja, balik, tidur, bangun, pergi kerja, balik. Ulang yang sebenarnya yang sama. Bangun, tidur, pergi kerja. Habis kerja, patah balik. Tidur malam, esok pergi kerja. Patah balik, cuti 2 hari. Esok ulang balik. Pergi balik, pergi setahun. Pergi balik 2 tahun. Pergi balik 10 tahun. 15 tahun, 20 tahun, mati. Apa perubahannya berlaku dalam hidup kita? Kita pun tak tahu. So hebatnya kita dalam sini, kita membentuk rangkaian kita, iaitu kita punya beribu kawan kita. Peluang-peluang bisnes kita yang lain berlambak-lambak. Beribu-ribu kita punya grup, semua tu sahabat-sahabat kita, semua kawan-kawan kita. Anything happen, kita punya ramai yang akan support kita. So anda takut apa dalam bisnes ini? Saya buat di Walton, sama juga anda yang buat syarikat-syarikat lain pun sama. Nama company lain pun tak apa, mungkin duduk dalam kaedah bisnes yang sama. Super. Kita tidak perlu takut dan tak perlu kita nak surrender. No retreat, no surrender. Orang yang berjaya dalam hidup ni, dia orang tak pernah no retreat, no surrender. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengaku kalah. Fail hari ni, esok bangun dulu. Fail usul, tulat bangun. Fail tulat, tungging bangun. Ni tak percaya, tak nak lah cikgu. Pernah buat sekali cikgu dulu, tapi tak nak lah sekali tu. Sekali bangun. Dia nak sekali terus jadi jutawan. Aduh, letih betul lah. Saya bagi tahu kepada lah, be a fighter lah. Jatuh bangun. Kita kuat. Kita bukan nak mati pun. Tak ada orang mati pun dalam bisnes. Kalau kita duduk susah macam mana pun, kita tak ada yang tak makan pun. Ada lah yang makan nasi saja pun tetap ada, insyaAllah. So be strong. Anda kena ingat, kejayaan dalam hidup tu, nasib tu kita tak payah sembang lah. Mungkin ada seorang dua nasib, 2 punya bakat. Mungkin ada seorang 2 punya bakat dia untuk sukses. 3 kerana dia genius, mungkin dia ada seorang 2 yang sukses pada itu. Tapi majority, saya beritahu kepada anda, create yourself, bangun diri sendiri untuk sukses. Be a champion, always like that bro. Jangan lembek-lembek diri, stand up. Jatuh bangun, tutup mulut bab mengata orang bab apa, bangun, fail diri sendiri. Aku gagal, diri aku sendiri punya pasal. Lagi siapa buat, aku yang malas, gagal, aku yang mangkuk. Sebab tu aku malas, aku kena ubah diri aku. 1 tahun hari ni aku akan berubah segala-galanya. Anything happen, aku responsible. Itu yang bagus bro. Doa banyak-banyak. Mesti insyaAllah anda semua dalam ni be a millionaire. Try sekali. Collect million dalam bisnes. Tapi jangan kita takut,
kita ikhlas dan banyak bantu orang untuk sukses, kita akan sukses. Okey, bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.